Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya kita bersama pada pagi ini hari Isnin bersamaan dengan 1 November bulan baru sama dengan 25 Rabiul Awal. 1 November dan baru, semangat baru, daya juang yang baru, terus untuk memahami Quran, memahami jenis kata, isim atau fi'il atau huruf, dan isim itu berperanan sebagai apa, sebagai fa'il ke atau maf'ul ke, atau maf'ul bih ke, atau maf'ul mutlak ke, yang baru kita belajar kemarin. Itu isim peranan sebagai mubtada ke, atau khabar ke, atau badal ke, semua tu. Penambahan ini perlu kita cuba kaji berdasarkan makna yang kita berikan dan rujukan-rujukan yang kita pakai daripada kitab-kitab yang muktabar, kitab Arab yang terkenal sebagai rujukan kita. Bukan kita terjemah ikut sesuai, kita terjemah ikut selera kita, tidak. Kita terjemah sesuai dengan bahasa, sesuai dengan kehendak bahasa. Mudah-mudahan lebih jelas lagi, lebih memahami lagi, lebih dekat dengan bahasa Arab. Dan Arab yang kita pelajari, Arab yang kita pelajari Arab daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Zat yang Maha Agung. Percayalah, sesuatu yang kita pelajari daripada sumber yang benar, insya-Allah walaupun sedikit tapi kualitinya tinggi, hebat kualitinya. Lagi kalau kita dapat banyak kuasai, 30 juzuk kita kuasai, mungkin kita ada berbaki beberapa tahun lagi akan hidup. Anak-anak cucu kita, generasi kita macam mana? Mereka sepatutnya lebih berpeluang luas lagi. Kita kena usahakan sesuatu supaya mereka dapat menguasai dengan lebih baik lagi. Generasi mereka generasi yang lebih baik daripada kita. Kita boleh baca Quran, boleh kenal huruf, boleh melagukan ya, tapi mereka kena lebih baik daripada itu. Mereka kena hafal Quran, mereka boleh menguasai tata bahasa Arab seluruhnya, cara pemahaman Quran, cara pemahaman yang betul. Itu yang kita kendaki. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan usaha kita ini bukan usaha yang suka-suka, bukan mengisi masa lapang. Hari Isnin, hari Khamis bukan masa untuk kita mengisi masa lapang. Tapi membina generasi Al-Quran, membina generasi yang hebat. Walaupun nampak kecil, tapi hebat sebenarnya. Kita melakukan usaha yang besar. Saya yakin satu hari nanti akan terserlah bahawa anak-anak generasi pelapis
mereka jauh lebih baik daripada kita. Bagaimana usaha kita? Kita mulakan sekarang. Ini permulaan yang baik dan insya-Allah saya yakin akan ada titik-titik yang akan meneruskan. Kita mulakan titik awal, titik permulaan, titik-titik yang berikutnya akan dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. InsyaAllah. Saya bercita-cita untuk bina tahfiz dulu. Dan bila jadi PKP, saya cita-cita untuk bina sekolah antarabangsa sama Ustaz Khairuddin di Kuala Lumpur. Bila jadi PKP berubah. Seolah-olah macam Allah nak tunjukkan bahawa kita bina sekolah antarabangsa dalam alam maya itu jauh lebih besar lagi. Hebat lagi. Menjangkau, dia boleh merentas negara, merentas negeri, merentas negara, merentas benua. InsyaAllah. Doakan semoga Allah berikan kelancaran dalam usaha ini. Khususnya dalam generasi Melayu, anak-anak kita yang boleh baca Quran, boleh insyaAllah akan faham Quran, faham bahasa Melayu dan sekaligus faham bahasa Arab. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu antara harapan dan cita-cita saya sebelum saya meninggal dunia. Nak bina satu institusi, satu akademik terjemah Al-Quran, tapi di alam maya. Kita tak membebankan, tak fikir soal asrama pelajar, kita tak fikir soal keselamatan pelajar, tak fikir soal ibu bapa PIBG, tak, kita fikir soal macam ibu bapa mereka ingin menjaga mereka. Ibu bapa mereka yang bagi makan minum. Ibu bapa mereka yang berikan kasih sayang. Mereka perlukan kasih sayang. Mereka perlukan perhatian daripada ibu dan ayah mereka. Pengisian ilmu kita boleh salurkan melalui internet. Channelkan dia. Bukan dengan game, kita channelkan mereka dengan Quran. InsyaAllah. InsyaAllah. Akan mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan. Tapi bagaimana untuk mulakan? Andalah menjadi pencetus. Andalah yang menjadi orang yang mula-mula, peneroka, orang-orang yang mendahului. Jadi anda adalah orang-orang yang terlibat dengan sejarah perkembangan Al-Quran di Malaysia khususnya. Anda orang-orang yang terlibat dalam sejarah, bukan orang-orang yang memerhatikan sejarah, orang yang menonton sejarah. Tidak, Anda terlibat dengan sejarah. Anda adalah generasi awal yang belajar Quran, yang faham Quran, yang berusaha menghidupkan Quran, mengembangkan Quran di mata masyarakat kita. Yang dahulu mereka sangka bahawa Quran ni, bahasa Arab susah. Bahasa Arab kena pergi Timur Tengah belajar bahasa Arab. Kita kena belajar tinggi, ambil PhD, ambil sekolah agama, ada 4 sanawi, kena peksa. Anda ada Quran, anda lebih tinggi. Wala tahinu wala tahzan. Jangan kamu sedih, jangan kamu rasa rendah diri, jangan kamu rasa hina, wala tahzan, jangan berduka cita. Antumul a'launa. Kamulah orang-orang yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Alhamdulillah. Ibu yang saya hormati sekalian, ini saya berculoteh sedikit untuk mengisi kosongan waktu sebelum memulakan kelas pagi ini. InsyaAllah saya mulakan agak awal sedikit tadi, sebelum jam 8 saya dah mulakan. Saya nak share kepada semua teman-teman yang ada dalam grup, supaya mereka tidak terlepas peluang untuk perbincangan ini. Dan hari ini kita akan sambung terjemahan ayat yang ke berapa? 249. 249. Sambungan daripada ayat lepas. Kelas orang ramai. Okey, sekarang peserta ada berapa orang? Baru 60 orang. InsyaAllah. 60. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton, komen. Ya, 249. Ustaz Arif pun ada juga. Masya Allah, Ustaz Arif ni tak pernah tinggal. Lalu tengok Ustaz Arif. Sudi juga Ustaz belajar dengan kita. Alhamdulillah. Baik, kita dah bincang tentang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak.
Minggu lepas, hari Khamis lepas kita cerita tentang maf'ul mutlak. Iqtarafa ghurfatan biyadihi ni. Okey. Mutlak menerangkan tentang menjelaskan menerangkan situasi, menerangkan ekspresi, menerangkan tentang keadaan sebenar. Itu kita namakan masdar hay'ah. Itu juga menerangkan tentang bilangan. Masdar marrah. Masdar itu maf'ul mutlak. Dan diambil daripada lafaz masdar. Masdar ataupun isim masdar. Dan semua mestilah mansub. Semua maf'ul mutlak mestilah mansub. Sama ada daripada lafaz yang asli daripada fi'il. Kalau fi'ilnya fi'il kaf zalba, maka maf'ul pun kaf zalba. Itu secara lafzi, secara lafaz. Kalau fi'il dia hababa tuhibbu, dia punya masdar pun hababa. Masdar hubban, cinta juga. Itu secara lafzi. Ada juga secara maknawi. Secara maknawi macam ahsa, menghitung, ada pun menghitung. Dari sudut makna sama tapi lafaz berbeza. Itu maf'ul mutlak secara maknawi. Ada ahsa telah menghitung oleh ia, ada hitungan secara maknawi. Dan hari ini kita sambung fasharibu minhu illa qalilan minhu. Satu jumlah fi'liyah. Maka syaribu fi'il madhi dan fa'il fi'il madhi, syaribu telah minum fi'il madhi oleh mereka, fa'il bentuk mudmar, waw jamaah menjadi fa'il dia, minhu daripadanya, daripada sungai tersebut tadi, minum daripada sungai tersebut, illa qalilan, melainkan qalilan, sedikit. Illa huruf istisna, huruf kecuali, maka qalilan kita panggil dia isim gelar, kita berikan nama dia sebagai mustasna. Mustasna maksudnya yang dikecualikan. Illa kecuali, mustasna yang dikecualikan. Ruhaizat Ahmad tanya, Ustaz, apa beza masdar dengan isim masdar? Masdar adalah kata terbitan. Isim masdar adalah isim yang bilangan huruf dia lebih sedikit. Bilangan huruf dia lebih sedikit berbanding dengan masdar. Macam asyraka fi'il madhi, telah menyekutukan oleh ia. Yusyriku fi'il mudhari', ia menyekutukan. Apakah masdar dia? Isyrakan, itu masdar. Isyrakan menyekutukan. Itu masdar. Kalau syirkun, sin ra kaf, syirkun, syirik, itu isim masdar. Syirkun isim masdar. Kalau isyrak, tidak juga, tapi dia lebih banyak bilangan huruf berbanding dengan isim masdar. Pada nota yang saya berikan, tulisan daripada Tuan Haji Asri Harun, bukan Asri Ibrahim. Dalam grup kita ni ada dua Asri. Satu Asri Ibrahim daripada Kelang, Selangor daripada Kelang. Satu lagi Asri Harun daripada Kajang. Tulisan nota yang dicatat oleh Tuan Asri, dia ada contohkan sekali. Masdar dan isim masdar. Saya ada share dalam grup. Kalau siapa yang berminat, perlukan nota tersebut, boleh DM saya. Boleh hubungi saya akan hantarkan. Dan saya minta izin pada Tuan Haji Asri untuk share. Alhamdulillah, Tuan Haji Asri antara orang yang dalam kesibukan beliau sempat mencuri-curi peluang untuk menonton video kita, dan istimewanya beliau dapat mencatat segala perkongsian yang saya lakukan dan ditambah dengan bacaan-bacaan yang beliau ada. Jadi beliau menyatakan beliau sangat terasa, beliau menghargai perkongsian yang saya lakukan pada minggu lepas, dan banyak benda yang baru yang beliau dapat pelajari, dan semua maklumat tersebut ditulis dalam bentuk tulisan dan di-share. Minta saya semak, saya catatkan semula, saya nilai kembali nota tersebut,
Dan alhamdulillah saya dah memang ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki supaya dia tak bertentangan dengan apa yang saya fahami. Maka nota tersebut saya dah edarkan kepada semua grup yang ada pada saya. Tapi sekiranya yang tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang ada dalam live saya sekarang ni inginkan nota tersebut, boleh hubungi saya. Allah saya akan forwardkan kepada anda, insyaAllah. Baik, itu tentang maf'ul mutlak. Bahasan tentang maf'ul mutlak. Harap Puan Rohaizat faham perbezaan antara masdar dengan isim masdar. Terusnya saya ulang sekali lagi terjemahan. Fasharibu minhu illa qalilan min. Maka telah minum oleh mereka. Tentera Jalut, tentera Talut kebanyakan telah minum. Fasharibu daripada air sungai tersebut kecuali qalilan minhum, sedikit daripada mereka. Falamma, maka lama. Sekali lagi, soalan yang sama saya akan kemukakan kepada anda. Tujuan saya soal untuk apa? Bukan saya nak tahu, bukan saya tak faham. Istifham ni bukan istifham. Ni istifham balaghah ni. Bukan saya nak tanya, bukan saya nak jawapan dia. Saya nak anda faham kehendak saya. Apa yang anda tahu tentang lama? Apakah informasi yang ada pada maklumat yang ada pada anda tentang lama? Tolong share dalam komen. Tolong share dalam komen. Fauzah Suri baru masuk. Waalaikumsalam. Fauzah Darani, bukan Fauzah Suri, Fauzah Darani daripada Kulim. Robiah Ahmad, waalaikumsalam. Baru ni saya baru kenal Robiah. Robiah daripada mana? Ada tu Syarti, ya, Kadah daripada Cengkring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Luqman, our coming doctor. Kata syarat, ya, satu kata syarat. Apa lagi maklumat yang anda tahu? Lama, berasa makna, manakala, ya. Tahu kata syarat, tapi makna tak tahu pun tak jadi juga. Makna kena tahu. Terima kasih, Rin Hasan. Nurani Muhammad Yunus, lambat masuk. Dirilah atas kursi. Okey. Rohaizat Ahmad, manakala, melainkan, belum lagi. Ada 3 makna. Lama ni ada 3 makna. Sesuai dengan kedudukan dia. Lama, zaraf. Lama, huruf jazam. Lama dia. Kalau lama belum lagi dia huruf jazam. Kalau lama manakala, dia tak bekerja apa-apa. Dia tidak berubah. Okey. Zahra Omar, Ibu Zahra, zaraf, insya-Allah. Salam Harun daripada Singapura. Lama zaraf zaman. Ya, manakala. Okey, boleh. Azimah Abdullah, huruf syarat yang punya jawab yang tidak bekerja, maka manakala. Ya, betul. Azimah Abdullah daripada balik pulau. Yang baru makan angin ke Kuantan. Masya-Allah. Maf'ulun fi. Kalau dia jadi maf'ul, kalau ada fi'il dia akan jadi maf'ul fi. Ini dia ada tu syarti. Ada tu syarti. Lama ada 3 makna. Tengok kedudukan dia. Kalau duduk di awal jumlah, seperti dia. Jika berjumpa dengan fi'il madhi bermakna manakala. Jika bertemu dengan fi'il mudhari mana belum lagi. Ya, masya-Allah. Bagus. Salmiah Atun daripada Perlis. Manakala. Kalau bertemu fi'il madhi manakala, bertemu fi'il mudhari belum lagi. Betul juga tu. Satu info yang menarik. Saya tak pernah sebut macam tu, tapi boleh, betul, boleh diterima. Hujah tu, hujah menarik. Kalau jumpa mudhari mesti otomatik dia akan jadi mudhari majzum. Dia akan jadi huruf jazam. Maka lama tu dia belum lagi.
Lama manakala dia tak boleh jumpa fi'il mudhari'. Manakala mesti fi'il madhi. Betul? Bagus. Kalau mudhari' dia tak jadi manakala lah, dia akan jadi belum lagi. Kalau ada illa, kalau lama juga melainkan dengan syarat ada huruf nafi di awal. Ada in huruf nafi. Mesti didahului nafi. Ya, Aniza Ibn Nu'am. Betul. Mesti diawali dengan huruf nafi. Ada in, tidak. In huwa illa. Ada apa? In kullu lamma. Tidak, masing-masing kesemuanya. Dan ini ada syarti. Lamma manakala. Artinya ada dua jumlah. Mana jumlah syarat dia? Jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Ini jumlah syarat dia. Jumlah syarat dia warna hijau. Jumlah syarat. Jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Ada fi'il dan ada fa'il. Jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, jawaza. Mana fa'il dia? Tolong sebutkan pada saya. Mana fa'il dia? Tolong sebutkan pada saya. Mana fa'il dia? Kalau ada fi'il, jawaza. Mana fa'il dia? Tolong sebutkan. Tolong tulis dalam ruangan komen. Sekarang juga. Saya memang agak lambat sedikit ni. Saya agak lambat. Memang agak lambat sedikit. Sebab saya nak pastikan anda faham apa yang saya kongsikan. So, DM jawazan. Masya Allah. Cikgu Hartini. Short form semua. Dhamir tu. Dhamir hu. Bukan. Itu bukan fa'il dia. Dr. Lokman. That one is not. Alamak cakap orang putih pula. Itu bukan dia punya fa'il. Hu tu. Itu maf'ul bih. Bukan. Umi Kasum Abdul Rahman. Bukan. Fa'il di mana? Abu Bakar, dhamir mustatir. Jawazan. Jangan lupa. Jawazan apa? Kenapa gambar Ustaz still? Kenapa gambar Ustaz still? Still apa? Mustatir jawazan. Huwa. Zahara Umar. Bu Zahara Umar. 70 tahun. Dhamir mustatir jawazan. Ada orang komen, Ustaz, saya takut Ustaz nak masuk kelas Ustaz. Walaupun mereka tu umur 60, 70 lebih. Apa dia punya jawab, dia takut nak jawab Ustaz. Dahsyat tu. Sebab itu saya kata, yang belajar dengan saya semua orang muda. Biar umur berapa, 70 ke 80 tu, itu tulisan saja. Sebenarnya, dia punya kerja dia, jawapan dia, kesungguhan dia, orang muda belakang. Betul dah terbukti. Itu komen daripada student saya, bukan komen saya. Fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa, ya. Haji Abu Bakar. Ya. Dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa, ya. Wow jamaah dalam amanu. Itu dalam amanu tu. Saya tu fa'il jawaza tadi. Puan Halimah Abdul Karim. No, ni nama baru bagi saya. Selamat bergabung. Okey. Makcik Fatimah dhamir mustatir jawazan. Ada kat jawazan huwa. Jawaza. Okey, betul. Jawaza bukan jawazan. Okey. Ya. Memang kecil sebab guna skrin untuk fokus pada ayat. Jawaza. Dalam jawaza tu ada fa'il. Mana fa'il dia? Dhamir mustatir. Semua fa'il hukum dia apa? Soalan. Semua fa'il hukum i'rab dia apa? Tolong jawab dalam komen. Semua fa'il hukum dia apa? Tolong tulis dalam ruangan komen. Saya nak apa ni? Sebab ada kaitan dengan bahasan seterusnya. Marfu' Cikgu Hartini. Yati Harun marfu'. Umi Esa rufu'.
Ajbi Bakar rafa. Salama Harun. Oh, Singapura betul turut. Marfu. Zahra. Oh, Singapura juga. Hukumnya marfu. Orang Penang. Mustatir jawazan. Marfu Salmiatun Perlis. Oh, utara lawan selatan. Aminah Irfan. Nah, Perak. Tengah-tengah. Marfu. Ya. Aja Wardah. Marfu. Syamsiah. Marfu. Faridah Salim. Marfu. Hukum marfu. Ya. Orang Ketereh. Marfu. Rashidah Daud. Fazia Suri. Kulim. Marfu. Nah, ini Imam Ali. Oh, orang Seras. Marfu. Luqman. Marfu. Ya. Azim Abdullah. Penang. Kelang Banting. Naimah Yunus. JB. Marfu. Anizah. Pasir Gudang. Marfu. Rohaizat Ahmad. Dan baru. Marfu. Oh, Masya Allah. Okey Haji Said. Marfu. Rosita Bakar. Marfu. Dungun. Marfu. Bazir Ahmed Perlis. Fatimah. Marfu. Rin Hasan Ampang. Marfu. Semua. Fa'il hukum dia marfu. Meskipun dia mustatir. Tak fa'il hukum dia marfu. Kalau dia mabni kena fi mahalli. I'rab dia jawaza fi'lun madin mabniun ala fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Tu jawaza. Jawaza fi'il wa fa'il. Hu dhamir. Hu ni dhamir. Apa nama dhamir ni? Tolong tuliskan. Saya warnakan merah tu. Warnakan merah. Hu. Apa nama dhamir tersebut? Tolong katakan. Ghaib tu tolong namakan dia. Marfu' bid dhammah. Marfu' dhammah wal waw wal alif. Tanda marfu' dengan dhammah dengan waw dan alif. Ya Rohaizat Ahmad. Ya. Dhamir muttasil. Ya. Luqman Taib. Betul. Mumtaj Rahiman is watching. Dhamir muttasil. Ya. Saya bagi 50 markah. Dhamir muttasil 50 markah. Hartini Ibrahim. Dhamir nasab muttasil. 100 markah. Dhamir muttasil 50 markah. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil ada dhamir muttasil ada dua, ada marfu', ada nasab. Dhamir muttasil ada dhamir rafu', ada dhamir nasab, ada dhamir jar. Dhamir nasab muttasil. Ya. Fatimah Baria Umar, dhamir muttasil nasab. Oh, tu Melayu. Apa bolehlah. Ghaib Zahra Umar, ya. Dhamir nasab muttasil. Faridah Salim, Salmiah Atun, Fauzia Suri, Rin Hasan, muttasil. Yati Harun. Dhamir nasab. Ghaib, kaf mukhatab, ya mutakallim. Ini 3 dhamir ni. Yang kita belajar sebelum ni. Dia boleh dhamir nasab dengan dhamir jar saja. Ghaib, kaf mukhatab dengan ya mutakallim. Dia boleh jadi dhamir nasab dengan dhamir jar saja. Kenapa dhamir nasab? Kenapa? Sebab dia jadi maf'ulun bih. Dhamir nasab dia jadi maf'ulun bih boleh, jadi isim inna boleh. Itu. Oleh kerana dia duduk di hujung fi'il, dia dhamir nasab. Sebab itu pada terjemahan tambah akan. Dia jadi maf'ulun bih. Ustaz Zahid Samuda, itu i'rab lebih detail lagi. Dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Ini saya punya i'rab yang ikut saya punya acuan. Terima kasih Ustaz Zahid Samuda. Saya ikut terbaru. Puan Rozila Pardi, al-ha dhamir nasab muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. 5 bintang untuk Rozila Pardi. Muhammad Khalid is watching. Karina Hamzah, dhamir muttasil nasbi mabni ala dhammi anna maf'ulun bih.
Tak boleh li'anna. Li'annahu tu dia bila tanda nasab dia selain baris dhammah. Itu bagi yang mu'rab, yang mabni kita tak gunakan. Apa insyaAllah nak gunakan li'annahu, li'anna tu kita akan, saya dah terangkan tadi. Yang boleh gunakan li'annahu tu bila tanda rafa' atau tanda nasab, tanda jar dia bukan tanda yang asli. Contoh tanda jar dengan ya. Mesti kena li'annahu. Li'annaha kan, li'annahu tengok. Itu. Li'anna tu, tanda tu sebab kita ada kaedah dia. Ustaz, tadi masa Ustaz tanya mana fa'ilnya, jawapan hu. Kerana saya fikirkan hu tu, ghaib tu fa'ilnya. Tapi salah sebab fa'ilnya dhamir mustatir. Ya. Saya tak faham dekat sini. Okey. Jawazah cuba terjemah kalau tak faham. Kalau kita tak boleh terjemah, memang kita tak nampak. Puan Aniza M. Noah, tolong tulis dekat ruangan komen jawazahu. Terjemahkan jawazahu sahaja. Warnakan biru. Yang warnakan biru tu. Jawazahu. Tolong terjemahkan sekarang juga. Zahra Ahmad daripada Singapura. Dhamir nasab muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Masya-Allah. Puan Aniza M. Noah, sila terjemahkan pada ruangan komen lafaz jawazahu. Jawazahu. Dalam fa'il jawazan tu sudah ada fa'il. Jawazahu. Salamah Harun, mereka menyeberangi. Mereka menyeberangi, tak ikut sistem. Orang Singapura belum berbetulkan. Faridah Salim telah menyeberang oleh ia akan dia. Nampak? Orang cenderung jawab. Rosna Osman daripada Hulu Langat telah menyeberang oleh ia akannya. Telah menyeberang oleh ia. Oleh ia dalam jawazah. Hu akan dia. Maf'ul bih. Itu yang saya nak tu. Aniza M. Noah telah menyeberangi oleh ia. Itu fa'il oleh ia. Ke akan. Jawazah telah menyeberang oleh ia. Hu tu akan dia. Ada dua dhamir dia. Satu dhamir mustatir dalam jawazah. Satu dhamir baris. Hu. Dua yang berbeza. Telah menyeberang oleh ia. Ia Talut. Hu akan dia. Dia tu merujuk siapa? Hak akan dia tu. Tolong komen. Akan siapa? Telah menyeberang oleh ia. Akan siapa? Dia tu siapa? Menyeberang oleh dia. Akan dia akan sungai. Jadi dhamir tu. Ia yang jadi dhamir mustatir tu merujuk kepada Talut. Dia yang jadi hak ghaib tu merujuk kepada sungai. Telah menyeberang oleh Talut akan sungai maksudnya. Kalau dengan dhamir, oleh ia akan dia sebab dalam fi'il ada fa'il. Tengok Fatimah Tamban akan sungai. Terima kasih. Telah menyeberang oleh Talut akan sungai. Oleh ia akan dia. Itu yang kalau kadang terjemah harfiah, kalau kita tak faham tentang dhamir, apalah telah menyeberang oleh ia akan dia. Peninglah kepala. Kita tak tahu kembali dhamir tu kepada siapa. Dan itu saya dhamir, bab dhamir memang saya kena mencecah 2 bulan, 3 bulan. Saya akan habiskan cerita tentang dhamir. Nak betul-betul masak kita dengan dhamir. Baru kita pindah lain. Bila dhamir kita dah selesai, banyak hal kita akan dapat. Banyak masalah kita dapat selesaikan. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi fa'il dia dhamir mustatir jawazan. Ghaib tu, dhamir baris tu, dia maf'ulun bih. Dua dhamir yang berbeza dan dua peranan yang berbeza. Dan dia kembali kepada siapa? Ada objek isim yang berbeza. Dhamir mustatir huwa tu yang menjadi fa'il tu merujuk kepada Talut. Ghaib yang menjadi maf'ulun bih tu merujuk kepada sungai. Telah menyeberang. Akan Talut. Menyeberang Talut. Sungai menyeberang Talut.
Talut yang menyeberang sungai. Telah menyeberang oleh Talut akan sungai. Isa Abu Bakar. Pemirsa, saya confuse dekat situ. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, baik. Habis huwa. Dia lagi. Huwa jadi apa pula ni? Kita belajar domir huwa ni domir rafa' munfasil. Ustaz kata dulu kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ni. Domir ni duduk dia di awal jumlah ismiyah. Ini di tengah-tengah ayat. Macam mana ni Ustaz? Tak faham lah Ustaz. Dulu Ustaz kata huwa, huma, hum di awal jumlah. Ini dekat tengah-tengah. Domir munfasil juga. Dan nama dia tetap domir rafa' munfasil. Tetap domir rafa'. Tak boleh nama domir nasab. Domir nasab munfasil. Iyahu. Iyahuma yang ada iya. Domir nasab munfasil. Iyaha. Iyahuma. Iyahunna. Iyaka. Iyakuma. Iyakunna. Iyaka. Iyakuma. Iyakum. Iyaki. Iyakuma. Iyakunna. Iyaya. Iyan. Itu domir nasab munfasil. Ini domir rafa' munfasil. Satu fa'il, satu lagi. Betul tak Ustaz? Ya, Salam Harun. Betul tak Ustaz? Betul. Ni bukan istifham apa? Istifham apa ni? Alhamdulillah, domir rafa' munfasil. Kebanyakan domir yang saya kata selalu saya kata huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Kebanyakan duduk di awal jumlah ismiyah. Kenapa? Sebab dia jadi mubtada'. Itu nama dia domir rafa' munfasil. Domir rafa' munfasil. Okey. Domir rafa' munfasil. Tetapi kalau letak di tengah-tengah ayat, dia ada sebab lain. Biasanya dia akan menjadi badal ataupun menjadi taukid. Biasanya dia akan jadi badal ataupun taukid. Tengok konteks ayat. Macam malam tadi saya punya kelas melalui grup Al-Qalam, NGO daripada KL. Okey. Mereka terjemahkan uskun anta. Ayat yang ke berapa? 36. Kalau tak silap saya. Uskun anta. Tinggallah oleh engkau. Anta, engkau. Uskun anta. Itu. Yang hari ini kita jumpa lagi. Jawazahu huwa. Telah menyeberang oleh ia akan dia. Huwa. Dia tu siapa tu huwa tu? Merujuk kepada siapa? Talut. Ya. Dia kembali kepada Talut. Kembali kepada fa'il. Kembali kepada fa'il jawaza. Talut dalam jawaza. Telah menyeberang oleh ia. Telah menyeberang oleh ia. Akan dia. Huwa, dia. Domir mustatir dalam jawaza tu. Dalam jawaza tu menjadi fa'il. Domir rafa'. Tak jadi fa'il. Huwa tu pun domir rafa' juga. Kenapa dia? Dia taukid. Saya cenderung pada taukid. Kerana nak menunjukkan penegasan. Domir munfasil. Domir munfasil. Ya, cikgu. Arti ni Ibrahim. Ya, domir rafa' munfasil. Domir rafa' munfasil mabni ala fathi fi mahalli raf'in taukid. Ya, taukid. Terima kasih Ustazah Esah Muda. Ya, huwa tu dia taukid. Dia penekanan. Nak menegaskan lagi. Dia oleh kerana fa'il rafa', dia punya taukid pun mesti rafa'. Huwa domir rafa' munfasil. Ya. Macam mana nak beza domir rafa' munfasil itu badal atau taukid? Kena tengok konteks ayat. Kena tengok konteks ayat. Sebab apa? Kalau taukid dengan badal sama hukum dia, marfu' juga. Tengok konteks ayat. Selalu dalam sistem harfiah, kalau badal kita tambah iaitu. Tambah iaitu. Dekat itu yang saya boleh share dari sudut
Konteks saya dah sebanyak penekanan telah menyumbang oleh dia dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Dia rafa', waw dan huruf ataf. Allazina isim mausul. Dia menyambung kepada huwa tu. Sama-sama rafa'. Cuma oleh kerana allazina ni mabni kena fi mahalli raf'in. Mabni ala fathi fi mahalli raf'in. Kalau mubtada tengah ayat dia jadi penegasan ke ustaz. Tak. Ni bukan mubtada. Huwa ni bukan mubtada. Huwa ni taukid. Fauzia Suri dia bukan jadi mubtada. Kalau awal ayat saja jadi mubtada. Kalau tengah-tengah dia tak jadi mubtada. Patutlah masa translate saya macam ada sesuatu tak kena. Hanya tertinggal satu domir tu. Yang silap. Okey, betul. Mabni ala fathi fi mahalli raf'in. Taukid. Banyakkan i'rab taukid. Alhamdulillah. Bila anda dah biasa terjemah, anda nampak ada yang tak kena pada terjemahan ni, macam pelik je. Carilah jawapan dia. Cuba study. Bincang. Huwa dhamir munfasil. Kalau di awal jumlah dia akan jadi mubtada. Ya, betul. Dr. Luqman. Kalau di tengah-tengah jumlah dia jadi taukid, dia jadi badal. Ya. InsyaAllah. Rumusan yang baik. Allazina dia ataf pada huwa. Oleh kerana huwa tu rafa', allazina pun rafa'. Kerana kedua-dua adalah mabni, kena fi mahalli raf'i. Fi mahalli raf'i. Allazina isim mausul mabni ala fathi fi mahalli raf'in. Mengambil tempat rafa'. Kenapa dia ma'tuf pada huwa? Ma'tuf ilaih. Ma'tuf kepada huwa. Amanu fi'il madhi. Maklum mabni ala dhammi. Macam mana ustaz nak tahu mabni ala dhammi ke, mabni ala sukun ke, mabni ala fathi ustaz? Nak tak jawapan dia? Fi'il madhi ni ustaz, lalu mabni ala dhammi, mabni ala sukun, mabni ala fathi ni macam mana ni ustaz? Siapa nak tahu jawapan dia? Tolong tulis ruangan komen. Macam mana nak tahu fi'il madhi? Bukan isim fi'il madhi. Bila mabni je, mabni ala apa? Dhammi ke, mabni ala sukun ke, mabni ala fathi ke? Amanu, mabni ala apa ni? Amanu, mabni ala apa? Tolong tulis ruangan komen. Amanu, fi'lun madin, mabni ala apa? Tolong tuliskan. Nak tahu siapa kita nak tahu tu. Alamah Harun, nak tahu Rosna Osman. Ramla Osman. Naim Ali nak tahu Ustaz. Faridah Salim. Ramai nak tahu. Azimah Abdullah pun nak tahu juga. Jamilah Khamis. Watching. Norani Muhammad Yunus. Norani Muhammad Yunus. Senang baik itu. Mabni ala sukun. Bukan mabni ala sukun. Mabni ala dhammi. Macam mana boleh tahu mabni ala dhammi? Kenapa kena mabni ala fathi atau mabni ala sukun? Nak tahu senang je. Fi'il madhi dia ada 3 saja. Sama ada mabni ala dhammi, mabni ala fathi, mabni ala sukun. Cara dia, ramai semua nak tahu. Fi'il madhi ada 3, mabni ala dhammi, mabni ala fathi, mabni ala sukun. 3 saja. Kita lihat pada lam fi'il. Masya Allah. Hajbi Abu Bakar dah beri jawapan. Tak dan nak beritahu. Lihat pada lam fi'il. Wa fi'il hamzah, ain fi'il mim dan lam fi'il nun. Lihat pada lam fi'il. Mabni ala dhammi. Dhammi mutaharik. Mutaharik tak ada. Dhamir mutaharik ada. Dhamir mutaharik ada. Tapi kalau mabni ala dhammi mutaharik tak ada. Puan Zahra?
Okey, mabni ala dhammi litisalihi bil waw biwawil jamaah al jamaah. Sifat al waw al jamaah. Sifat pada al waw kena sama-sama alif lam. Terima kasih Puan Rozila Pardi. Al jamaah. Mabni fi'il madhi dia mabni ala fathah ada 4. Fa'alah dengan fa'alat. Fa'ala dia berdua dengan fa'alata. 4 ni. 4 ni semua mabni ala fathah. 1 mabni ala dhammi yang bersama dengan waw jamaah. Fa'alu 1 saja yang mabni ala dhammi. Habis yang baki lagi 9 lagi tu. Yang baki 9 tu mabni ala sukun. 419. Ingat. 419. Oh, ingat ini bukan nombor ekor. Bukan nombor bukan 4 nombor ekor, ada 4 nombor lah ni, bukan 3 nombor. 419. 4 apa? 4 mabni ala fathi, 1 mabni ala dhammi, 9 mabni ala sukun. Hati ni Ibrahim. 419 atau 914 boleh juga. 194 ikutlah. 149 boleh juga ikut urutan. Ikut masing-masing punya kaedah. Kalau ikut urutan 2 1 2 2 1 2 9. 2 mabni ala fathah tu mabni ala dhammi. 419. 4 yang mabni ala fathi, fa'ala, alat, fa'ala dengan fa'alata. Mabni ala fathi. Ain fi'il baris atas. Fathah. 4 mabni ala fathi, 1 mabni ala dhammi, 9 mabni ala sukun. Fa'alna, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Itu semua mabni ala sukun. Oi, Rabiah Syarif. Gelak dahsyat. Sampai tertiarap. Telah tertiarap oleh ia. Kerana 4 mabni ala fathi, 1 mabni ala dhammi, dan 9 mabni ala sukun. 419. Itu cara untuk mengesan fi'il madhi mabni ala sukun atau mabni ala dhammi atau mabni ala fathi. Tengok pada lam fi'il. Itu pentingnya kita belajar wazan. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Kita nak kenal fi'il madhi itu mabni ala apa. Berbeza dengan fi'il amar. Fi'il amar tak ada mabni. Mabni juga tapi bukan ala sukun. Bukan mabni ala fathi ala dhammi. Amar lain. Mabni ala sukun, mabni ala hazaf nun, mabni ala hazaf huruf ilat. Lain pula cara fi'il amar. Kita belajar kemudian. Fi'il amar kemudian. Saya ini fokus fi'il madhi saja. Jawaza fi'ilun madin mabni ala fathi sebab jawaza. Kalau jawazat mabni ala fathi. Jawaza mabni ala fathi. Jawazata mabni ala fathi. Jawazu mabni ala dhammi. Jawazta, jawazna, jawazta, jawaztuma, jawaztum. Jawazti, jawaztuma, jawaztunna, jawaztu, jawazna. Mabni ala sukun. 9 mabni ala sukun. Sukun mutaharik tak ada. Kita tak nemukan sukun mutaharik. Dhamir mutaharik ya. Dhamir mutaharik itu ta mutaharik. Kami dhamir mutaharik. Yang lain dhamir waw mabni ala ini dhamir sukun tu alif sukun. Okey. Mutaharik yang berharakat fathah, kasrah dan dhamma. Mabni ala dhammi litisal bil wawil al jamaah. Ya. Bi wawil jamaah. Alhamdulillah. Alladzina amanu ma'ahu bersamanya. Amanu ma'ahu jumlah fi'liyah. Amanu ma'ahu jumlah fi'liyah menjadi silah mausul kepada aman. Alladzina, sorry. Menjadi silah mausul kepada alladzina. Mausul. Manakala telah menyeberang oleh Talut akan sungai tersebut, Talut dan orang-orang yang
beriman bersamanya. Bersama siapa? Bersama Talut tu. Jawab syarat. Qalu. Jawab syarat. Tak ada fa pun. Bila jawab syarat, sebab sama-sama madi. Jawaza fi'il madi. Qalu fi'il madi. Tak perlu ada fa. Kalau satu madi, satu mutarik, kena ada fa rabitah. Kena ada fa rabitah. Ini tak ada perlu fa rabitah pun tak apa. Sebab sama-sama madi. Qalu telah berkata fi'il madi. Oleh mereka. Mabni ala dhammi. Bersambung dengan waw jamaah. Kalau bersambung dengan dhamir mustatir, kalau ada dhamir mustatir jawazan. Qala, qalat, dhamir mustatir jawazan. Mabni ala fathi. Qala, ia berdua. Qalata, ia berdua mu'annas. Mabni ala fathi. 4. Fi'il madhi mabni ala fathi. 1 mabni ala dhammi. Dan 9 ni mabni ala sukun. Kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Lam fi'il dari sukun. Bila bersambung dengan dhamir mutaharik. Apa dhamir mutaharik? Dhamir yang berharakat. Nun, niswah, dhamir harakat fathah. Ta mutaharik, dhamir harakat fathah. Tuma, dhamir harakat, ta mutaharik, dhamir harakat dhammah. Ti, kulti, dhamir berharakat kasrah. Na, dhamir kami, dhamir berharakat fathah. Dhamir mutaharik. Dhamir mutaharik, dhamir yang berharakat. Kalau sukun, sukun tidak. Bukan harakat. Mabni ala sukun. Sukun tu bukan dhamir. Sukun tu pada lam fi'il. Dhamir, ya, alif tasniah, itu. Kun. Alif tasniah. Wow, jamaah tu dhamir tak ada harakat pun. Okey. Dhamir mutaharik. Nun niswan, dhamir mutaharik. Niswan. Dhamir mutaharik. Ittisal, kenapa mabni ala sukun? Ittisal dhamir mutaharik. Dalam Arab. Kenapa mabni ala sukun? Kerana bersambung dengan dhamir yang berharakat. Dhamir berharakat, nun niswa, dhamir berharakat. Dhamir mutaharik, dhamir berharakat. Nun kami, dhamir mutakallimuna, dhamir mutaharik. Dhamir yang berharakat. Qalu, mabni ala dhammi. Nurhayati Ja'far is watching. Cikgu Nurhayati, ya. Ummu Aimi is watching. Baik. Qalu, apa yang mereka katakan? Siapa mereka ni? Tentera-tentera Talut. Qalu telah berkata oleh mereka. Qalu telah berkata oleh mereka. Apa mereka katakan? La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Ini maqlul qaul. Maqlul qaul. Maqlul qaul. La taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi. Ini maqlul qaul kepada tentera-tentera Talut. Qalu telah berkata oleh mereka, la taqata lana. Ini jawab syarat. Seluruh jumlah fi'liyah qalu ni bersama maqlul qaul dia adalah jumlah jawab syarat. Jumlah jawab syarat. Telah berkata oleh mereka, la taqata, la nafi li jinsi. Tiada sama sekali upaya. Tiada sama sekali kekuatan. Lana bagi kami, al-yawma, pada hari ini. Di Jaluta. Bi huruf jar. Jaluti ke Jaluta. Di Jaluta. Ghairu munsharif. Mamnu' min as-sarf.
Kena ulang lagi bab ni Ustaz. Okey, Umi Esa. Ada sama sekali upaya bagi kami pada hari ini. Betul, Masih Najis. Ayu N Karim. Wah, Ayu N Karim. Waalaikumsalam. Nama baru ni. Ada je nama baru hari. Okey, terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya untuk perkongsian ini. La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Bi Jalut dengan Jalut, Jalut jar. Bi dengan huruf jar, Jalut majrur dengan fathah. Kenapa tanda jar dengan fathah? Sebab dia isim ghairu munsharif. Wa huruf ataf. Wa huruf ataf. Dia menyambungkan antara Jalut dengan Junud. Mamnu' minas saraf. Ya. Ismul ladzi la yansarif boleh juga. Mamnu' minas saraf. Ya, Jalut tanda jar dengan baris fathah. Sementara Junud jamak taksir. Jamak taksir tanda jar dengan kasrah. Hukum sama-sama jar. Waw atau menyambungkan antara jar dengan jar. Tapi tanda tak sama. Jalut tanda jar fathah, Junud tanda jar kasrah. Hukum samanya jar hukum dia. Majrur hukum dia. Karena menerima huruf jar. Junud majrur juga karena menerima huruf ataf. Ya, Halim Abdul Karim, Mamnu minas sarf. Betul. Ghairul munsharif atau ghairul mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf boleh, ghairul munsharif boleh, atau ismul ladzi la yansharif pun boleh. Okay. Ini antara istilah yang kita jumpa. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junud. Ini jumlah maqulul qaul ini menjadi jumlah ismiyah. La taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudihi. Ini jumlah ismiyah ni. Maqulul qaul yang warnakan biru ni semua ni adalah jumlah ismiyah. Menjadi maqulul qaul kepada qalu. Telah berkata oleh mereka apa yang mereka katakan, inilah dialog mereka yang mereka ucapkan ni. Allah rakam semula. La taqata. Tiada sama sekali kekuatan, tiada sama sekali upaya. Lana bagi kami. Kami itu merujuk pada tentera-tentera Talut. Lana al-yawma pada hari ini. Bi Jalut untuk berhadapan dengan Jalut. Wa junudihi dan tentera-tentera Jalut. Apa dia telah menceduk, tak dengar perintah. Tak dengar perintah Talut. Talut kata jangan makan, jangan minum air tu. Sekarang jam pukul 9, lama nak undur diri. Saya pun nak undur diri juga. Ada lagi sama ayat. Oh, ayat ni penting ni. Oh, ayat ni hari Khamis kita habiskan. Ayat ni ada ayat motivasi. Am min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah. Nampak bahasa orang perang macam mana dia gunakan. Malam tadi kita ada cerita juga tentang orang ayat motivasi. Ini ayat motivasi yang Allah pinjamkan kepada kita melalui lidah Talut. Wa qala allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin. Ini jawapan di minggu depan. Minggu depan hari Khamis kita bincang. Yang dah menunjukkan jam 9 pagi untuk selesaikan sampai ayat 249 ni. Mungkin kalau habis pun habis macam cukup carat je. Tak dapat dilumat. Tak dapat lumat kita punya perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung hari Khamis nanti. Jangan tergesa-gesa. Jadi hari ini kita dapat tahu fi'il madhi mabni ala apa? Mabni ala fathi, mabni ala dhammi, mabni ala sukun. Tengok pada lam fi'il dia. Tengok pada lam fi'il. Keseluruhan fi'il ada 14. Daripada 14 tu, 4 yang mabni ala fathi. Yang 2 dhamir mustatir jawazan, fa'ala dengan fa'alat. 2 lagi dhamir yang bersambung dengan alif tasniah. Fa'ala dengan fa'alata. 4 semua adalah dhamir yang bersambung dengan 4 ni dhamir yang bunyi mabni ala fathi. 1 saja yang mabni ala dhammi yang bersambung dengan waw jama'.
qalu, fa'alu. Itu satu saja. Yang baki 9 lagi semua mabni ala sukun. Semua mabni ala sukun. Harap Ustaz ulang fi'il madhi nanti. InsyaAllah. Saya akan ulang. Saya tanya Haji Azimah nanti. Saya akan nanti. Haji Azimah. Ini mabni ala apa? Jaga-jaga. Penat dah berjalan tak jangan lupa harfiah. Ya, Fauzah Suri. Mamnu min as-saraf. Terima kasih. Katin Hajah Jamilah. Ya, sama. Alhamdulillah. Baik. Cute dah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Inilah konsen kita hari ini. Semoga bermanfaat. 1 jam sudah berlalu. Cukup untuk perkongsian ini. Semoga jumpa lagi pada hari Khamis nanti insyaAllah. Dan minggu ni minggu pertama. InsyaAllah minggu depan, minggu kedua hari Khamis kita akan bertemu dengan Ustaz Zawawi untuk Balaghah fil Quran. Terima kasih kepada semua yang menonton. Samsiah Hussein, Rashidah Daud daripada Ketereh, Amadah Saleh, Wardah Abdul Halim, Nur Alin, Abdullah daripada Kelebang, Nur Aida Isa Kain daripada Kuantan, Esa Muda dari Kota Baru, Zara Hamad dari Singapura, Salama Harun dari Singapura, Azimah Abdullah daripada Pulau Pinang. Terima kasih semua kerana menonton dan terima kasih kerana ada engagement. Engagement antara kita ni memberi impak yang besar pada perkembangan harfiah. Anda komen, harfiah akan berkembang. Ramai orang yang ingin nak tengok. Ramai orang nak tanya. Ramai orang nak tahu. Kalau serasi, rezeki dia. Allah nak bagi hidayah. Tapi sekurang-kurangnya anda adalah orang-orang yang mencetuskan gelombang ini. InsyaAllah. Sehingga berjumpa lagi pada hari Khamis nanti. Saya sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.